A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi pada pagi ini, pada kali ini dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah, terima kasih yang telah memberikan feedback, gambar dan juga suara jelas. Alhamdulillah, moga-moga kita dapat manfaatkan bersama-sama insya-Allah sesi kita ini untuk kita bersama-sama meneliti, memahami, mentadabbur sedikit insya-Allah dalam masa 30 minit satu muka surat daripada muka surat Al-Quran. Hari ini kita bersama-sama di muka surat yang ke-334 insya-Allah, 334. Jadi hari ini kita akan lihat surah Al-Hajj ayat yang ke-16 sehingga ayat yang ke-23. Muka surat yang ketiga, kita dah tiga muka surat daripada surah Al-Hajj. InsyaAllah hari ini kita akan tengok apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara keseluruhannya. Ialah Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang beberapa jenis golongan manusia yang beriman dan juga yang tidak beriman. Jadi manusia itu terbahagi kepada dua kelompok. Itu yang pertama. Yang keduanya Allah Ta'ala ceritakan tentang kepada kita tentang semua benda, semua apa sahaja yang ada di atas bumi dan juga langit, tak kira lah di mana-mana saja apa di antara langit dan bumi ini semuanya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya manusia saja, sebahagian daripada manusia yang tidak beriman, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengoklah betapa percentage yang sangat-sangat berbeza di antara orang yang beriman dengan orang tak beriman. Walaupun secara zahirnya kita tengok orang tak beriman ni ramai. Itu perkara yang kedua. Yang ketiganya, Allah Taala akan ceritakan kepada kita dalam muka surat ini tentang azab yang Allah Taala akan timpakan kepada orang-orang yang tidak nak beriman ni. Itu yang ketiga. Dan yang keempatnya, insya-Allah kita akan tengok Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan bagaimana balasan yang Allah Taala nak berikan kepada orang-orang yang beriman, bagaimana nikmat-nikmat Allah Taala akan berikan kepada orang yang tidak orang yang beriman. Jadi insya-Allah kita sama-sama mulakan. Saya akan bacakan sikit daripada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayat yang ke-16 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ. Sadaqallahul Azim. Jadi insya-Allah Allah Taala mulakan muka surat ini sebut tentang iaitu dengan perkataan wa kazalik. Wa dan ka seperti zalik itu. Jadi dan seperti itu ikut terjemahan dia. Tapi maksudnya daripada ayat ni ialah Allah Ta'ala nak beritahu, Allah Ta'ala telah turunkan sebelum daripada Quran ini banyak ayat-ayat yang lain, iaitu banyaknya Taurat yang Allah Ta'ala turunkan, kemudian Injil, kemudian Zabur dan juga Suhuf. Jadi semua benda-benda ini itu Allah Ta'ala kata wa kazalik, sama seperti perkara-perkara itu Allah Ta'ala dah turunkan kepada kita, kepada manusia, maka begitulah juga anzalnahu, maka begitu juga Allah Ta'ala telah turunkan Allah Ta'ala turunkan yang Quran. Maknanya ialah Allah Ta'ala dah turunkan sebelum daripada ni ini. Jadi sekarang ni anzalnahu, Allah Ta'ala turunkannya sini kan. Jadi Quran ni, ni adalah Quran ayatin bayinat. Quran ini adalah menjadi tanda-tanda yang jelas. Bayinat maknanya zahirat, yang boleh dilihat yang boleh kita baca, yang boleh semua kan, yang boleh kita faham, yang boleh apa kan. Jadi Allah Ta'ala jadikan orang yang menghafal Quran, Allah Ta'ala jadikan orang yang terjemahkan Quran, Allah Ta'ala jadikan orang yang menceritakan Quran, Allah Ta'ala menceritakan orang jadikan mentadabbur Quran, macam-macam jadi penafsiran Quran macam-macam sekali. Itu bayinat. Allah Ta'ala Quran tu jelas tak ada benda yang tak jelas kecuali kitalah yang tak faham, kita yang tak mau belajar. Itu masalah kita kan. Jadi insya-Allah kita moga-moga kita cuba ubah insya-Allah masyarakat kita, orang kita, supaya semua ni insya-Allah akan mula belajar Quran, tadabbur Quran, cuba faham Quran selepas daripada kita dah belajar baca Quran. Ramai dah alhamdulillah yang baca Quran, yang tafsir Quran, yang tahfiz Quran dan sebagainya. Kemudian Allah Taala kata wa annallaha yahdi man yurid.
Tetapi kena ingat Allah Ta'ala akan memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Tak semua orang dapat petunjuk. Ada orang dapat petunjuk, ada orang tak dapat petunjuk. Jadi kita insya-Allah kita harap kita lah akan orang yang diberi petunjuk tu, kita harap kita lah orang yang akan minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dapat petunjuk, dan kita minta Allah Ta'ala supaya berikan petunjuk kepada semua orang, semua manusia pada dunia ni. InsyaAllah tarik sikit insyaAllah supaya nampak sikit. Minta maaf okey. Jadi seterusnya, jadi Allah Ta'ala kata wa annallaha yahdi man yurid. Jadi kita jangan persoalkan kenapa kan orang ni tak diberi petunjuk, kenapa. Dan itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerja kita ialah, tanggungjawab kita ialah kita bekerja untuk memberi faham manusia ini kepada Islam, kepada Al-Quran ni. Seterusnya Allah Ta'ala kata innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Sekarang ni Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang ke-17 ni, ayat yang ke-17 ni, iaitu 6 jenis kelompok manusia. Secara semua lebih kurang semua sekali, tapi 6 kelompok ini Allah Ta'ala sebut ni, 1 beriman, yang 5 lagi tidak beriman. Jadi kita tengok Allah SWT sebut yang pertama, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nombor 1, orang yang beriman. Kemudian yang kedua, wal ladzina hadu, dan orang-orang hadu. Hadu maknanya orang Yahudi. Dalam bahasa asalnya, bahasa Yahudi, bahasa Hebrew, dia sebut Yahuza. Yahuza ni, ini kebanyakan daripada ulama berpandangan macam tu. Asal mereka ialah Yahuza. Yahuza ni ialah salah seorang daripada adik-beradik Nabi Yusuf tu, yang daripada 12 tu, seorang tu bernama Yahuza. Kemudian bila diarabkan dia jadi Yahuda. Yahuda jadi lepas tu Yahudi. Ya situ. Apa ni? Tu Yahudi. Ada yang kata bahawa Yahudi ni berasal daripada hada Yahudu, iaitu orang yang bertaubat. Iaitu orang bertaubat selepas daripada mereka ni, Bani Israel ni telah menyembah anak lembu. Bila Nabi Musa turun setelah daripada munajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia turun daripada Bukit Tur. Jadi kemudian tiba-tiba didapati semua ni, majoriti mereka ni patuh kepada Samiri, sembah anak lembu. Jadi akhirnya selepas itu mereka telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi dipanggil sebagai hada. Hada ni makna taba, makna hada Yahudu, jadi orang yang Yahudi. Itu yang kedua. Yang ketiganya was-sabiin. Was-sabiin ini ada macam-macam pendapat. Sobik, kalau ikut makna sobik asalnya ialah tu orang yang murtad, maknanya orang yang keluar daripada agama yang benar pergi kepada agama yang tak betul. Hada sobik. Jadi itu satu pandangan lah. Satu pandangan lagi mengatakan orang yang menyembah bintang-bintang. Ada yang kata lagi pandangannya seperti dalam tafsir jalan lain disebut, iaitu as-sobik ni itu satu kumpulan daripada orang-orang Yahudi, satu bentuk daripada orang Yahudi. Wallahu a'lam bissawab. Itu adalah kita kata penafsiran yang diberikan oleh ulama terhadap sobik. Kemudian wan nasara, yang ketiga ialah golongan an-nasara. Yang ketiga daripada yang sesat Yahudi, sobik, kemudian an-nasara. As-nasara ni macam-macam pendapat jugalah nama dia kan, datang daripada mana. Ada yang kata daripada Ansar. Ansar itu pembantu kepada Nabi Isa. Ada yang kata daripada Nazareth. Nazareth itu ialah tempat di mana dalam bahasa Arab dipanggil Nasarah. Nasarah itu satu tempat di Palestin tu, dekat dengan Baitul Maqdis, di mana di situlah dia kata dilahirkan Nabi Isa AS. Wallahu a'lam bissawab. Jadi perkataan Nasara tu, jadi akhirnya perkataan Nasara tu jadi timbul nama tu. Kemudian seterusnya ialah Al-Majus. Al-Majus ni orang-orang sembah api. Sembah api campur aduk sekali. Sembah api, iaitu biasanya dulu, iaitu yang berada di kawasan Farsi. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala wallazina asyraku, dan orang-orang yang syirik. Orang yang syirik ni orang yang sembah selain daripada Allah SWT, sembah patung, sembah apa-apalah kan. Yang bukan majusi. Majusi ni dia macam pertengahan sikit. Pertengahan sikit di antara ahli kitab dengan bukan ahli kitab. Dia panggil syibahu ahli kitab, dia panggil. Syibahu ahli kitab ni makna orang yang hampir-hampir macam ahli kitab tapi sebenarnya bukan ahli kitab. Kalau ahli kitab ni ialah orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Jadi kita ada sini, Allah Ta'ala sebut sini kan, adalah ada 5 golongan kafir sini. Jadi ulama kata, setengah ulama tafsir kata disebutkan 5 ini dalam Quran ini, di sini ni, kerana inilah yang akan wujud biasa sampai sepanjang zaman. Sampai akhir zaman inilah dia bentuk-bentuk yang wujud. Iaitu orang Yahudi, orang Kristian, orang Sobek yang sembah bintang-bintang, percaya pada bintang-bintang ni, kemudian Al-Majusi, dan kemudian orang-orang yang syirik. Jadi kita ada 2 kelompok sekarang ni. Yang pertama kelompok yang beriman, kelompok yang tak beriman. Kelompok yang tak beriman ni ada 5. Jadi Allah Ta'ala kata innallaha yafsilu bainahum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memutuskan di kalangan mereka. Maknanya Allah Ta'ala akan hukumkan.
Mereka ni atas dunia ni macam ni lah kan. Oh macam ni agama ni contoh lah kan. Macam kita nampak sekarang kan, orang kata ni agama. Tapi di hari akhirat nanti Allah Ta'ala, innallaha yafsilu, akan pisah-pisahkan di kalangan mereka ini yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ingat mereka ni akan sama pada hari kiamat? Tak. Walaupun atas dunia ni ada cubaan nak katakan bahawa agama ni sama je, itu hak pribadi, itu hak masing-masing. Tapi tidak, Allah Ta'ala kata tidak bahawa ini adalah bukan masalah peribadi. Sebab itulah berlakunya kita ni kena kesehbohkan agama, kena ceritakan Islam kepada manusia kan. Dan kalau ada negara Islam dan macam-macam lagi kan, macam mana hukum-hukum yang berlaku kan. Jadi Allah Ta'ala kata yafsilu bainahum, hari kiamat Allah Ta'ala akan pisah-pisahkan akan hukum mereka ni. Innallaha ala kulli syai'in syahid, dan apa-apa sahaja yang berlaku atas dunia ni Allah kata innallaha ala kulli syai', Allah di atas segala sesuatu syahid. Allah Ta'ala memerhatikan, menjadi saksi. Bukan Allah Ta'ala tak tahu kan, cuma Allah Ta'ala biarkan manusia ni macam tu kan. Dia nak tengok pilihan mana. Dia nak tengok kita orang beriman ni, adakah kita menyampaikan kepada orang tak beriman. Dia tengok orang kafir tu, dia nak Allah Ta'ala nak tengok dia, adakah dia cari kebenaran, ataupun dia cukuplah dengan kebenaran, tak fikir, dia fikir pasal dunia dia, hidup dia kesana kemari, kemudian mati, agama apa tak kira apa-apa, ini ikut untuk nenek moyang mereka saja kan. Itu benda masalah. Allah Ta'ala akan hukumkan mereka tu. Jadi Allah Subhanahu Ta'ala kat sini, Allah Ta'ala memerhati tu, innallaha ala kulli syai'in syahid. Allah Ta'ala memerhati, menjadi saksi kepada semua yang berlaku. Seterusnya ialah kita tengok ayat yang ke-18 Allah Subhanahu Ta'ala kata, alam, kalaulah manusia ni atas dunia ni ada macam ni, Allah Ta'ala sekarang ceritakan kepada kita bahawa sebenarnya apa yang ada di langit. Kita tengok alam tara di sini maksudnya ialah melihat, tapi maksudnya ialah ta'lam. Maksudnya di sini tara ni, apakah kamu tidak melihat, apakah kamu dipanggil ini di sini takriri, iaitu nak memberitahu bahawa benda ni sebenarnya ialah berlaku, iaitu apa, bahawa bahawa di sini kan. Jadi Allah Ta'ala kata, tidakkah kamu mengetahui, maksudnya sinilah semua benda ni adalah berlaku, iaitu apa, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata annallaha alam tara annallaha yasjudu lahu, sujud kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu apa, man fis samawat. Sujud sini maksudnya ialah sujud ni adakah dalam bentuk sujud ni, ataupun sujud ni dalam bentuk lebih makna yang lebih umum. Sujud ni maknanya tunduk maksudnya, iaitu yasjudu maknanya yakhda, iaitu tunduk, lahu lillahi. Jadi tidakkah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya kepada Allah lah sujud, kepada Allah tunduk, man ni apa-apa saja, man ni apa-apa, fis samawat, di langit. Jadi daripada ayat inilah setengah ulama kata sebenarnya tak mustahil ada benda-benda lain dan makhluk-makhluk lain yang ada di langit. Ada yang kata makhluk yang di langit ni maksudnya ialah malaikat dan sebagainya lah kan dan jadi maknanya itu adalah penafsiran lah. Jadi Allah Ta'ala sebutkan apa saja yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Jadi ada yang kata maksud di langit itu ialah tu malaikatnya, bintangnya, galaksinya, semua kan, meteornya, semua benda tu adalah itu apa yang ada di langit. Jadi semua apa di langit itu tak kira lah kita nampak macam dia hidup ke, adapun kita nampak macam tak bergerak pun, mati tak, sebenarnya mereka ni tak mati. Mereka ni semua tu Allah Ta'ala kata sujud dan tunduk kepada Allah, man fis samawati wa man fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Jadi apa yang ada di bumi ni lagilah kita tahu kan, macam-macam lah tu, dengan serangganya, dengan burungnya, dengan ikannya, yang kita tak tahu kan, macam-macam sekali makhluk yang ada atas bumi ni. Makhluk ni sama ada yang kita sebut, sama ada yang nampak bergerak macam hidup macam kita ni, ataupun yang kita tak nampak bergerak, yang bergerak hidup macam perlahan, macam hayu, macam apa ni, tumbuhan, ataupun kita nampak macam batu, macam bukit, macam kita mati kan. Tapi sebenarnya adalah mereka tu adalah semua tu tunduk kepada Allah. Jadi maksud tunduk tu setengah ulama kata ialah sujud betul-betul, tapi dalam bentuk yang kita tak tahu. Dalam Quran ayat lain tempat mereka ni sebenarnya bertasbih, tapi cara tasbih mereka tu ialah kita tak tahu. Kemudian cara dia bentuk tasbih macam mana. Kemudian ada lagi kata bahawa maksudnya tunduk itu, iaitu tunduk itu mengikut peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tetapkan dia mesti macam ni. Jadi Allah Ta'ala kata man fil ardi, man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu, dan juga matahari, dan juga kemudian wal qamar, dan juga bulan, wan nujum, dan juga bintang-bintang. Ni sebut pendetailan lagi. Yang tadi tu kalau ikut ni dah masuk semua man tu kan, tapi Allah Ta'ala detail lagi sebab benda-benda ni ulama tafsir kata ialah benda-benda ni yang dinampak, yang dapat dilihat oleh manusia. Jadi wan nujum, kemudian wal jibal, bukit-bukit kita tengok kan,
wal jibal. Kemudian tu Allah Ta'ala kata, sebut lagi apa lagi selepas wasyajar, pokok-pokok. Kemudian wadawab, semua benda yang melata, semua benda yang bergerak-gerak, yang merayap. Tak kira lah ular ke apa benda kan, lipan ke apa benda kan, besar kecil ke, wadawab tu semua adalah benda tu. Termasuk dia kata wadawab pun, kita pun dawab juga, itu melata yang bergerak atas muka bumi. Kemudian wakathirum minan nas, dan Allah Ta'ala kata, dan kebanyakan daripada manusia, banyak daripada manusia. Wakathirun haqqa alaihil azab, tapi banyak pula yang haqqa alaihil azab, yang Allah Ta'ala tetapkan ke atasnya azab. Jadi maknanya sekarang ni ialah, yang pertama sekali, part yang pertama sekali ialah banyak. Semua, kalau kita tengok kan, semua apa yang ada langit, apa yang ada di bumi, semuanya tu tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma manusia terbagi kepada dua. Ada manusia yang kasirum minan nas, yang sujud kepada Allah, yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada pula wa kasirun haqqa alaihil azab, banyak pula di kalangan mereka. Maknanya bukan sikit ni, bukan minoriti ni. Ni banyak pula manusia ni yang mana mereka ni. Jadi manusia terbagi pada dua, sebagaimana yang kita sebut dalam ayat ni kan, disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ni kita baca tadi, iaitu wa kathirun minan nas wa kathirun haqqa alaihil azab. Kathirun minan nas tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi kathirun juga banyak. Maknanya bukan kata-kata kalau banyak-banyak macam majoriti, tak. Masalah majoriti minoriti itu di tempat lain Allah Ta'ala ceritakan. Wa qalilum min ibadiyash syakur, tu Allah Ta'ala sebut tempat lain kan. Tapi nak cerita ni ialah bukan sedikit orang-orang yang alhamdulillah yang beriman, dan bukan sedikit pula kan orang-orang yang kafir ni. Jadi kita tengok sini kan, bahawa manusia ini dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang ni, bahawa semua benda, yang pertama sekali makhluk selain daripada manusia dan juga jin, mereka semua tu adalah semua makhluk selain daripada manusia dan juga jin, semua tu adalah tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila sampai kepada manusia, dia terbahagi kepada dua. Ada manusia yang tunduk, ada manusia yang tak tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada manusia sendiri, pada badan manusia kan, ni pada fizikal kita semua ni kan, sebenarnya adalah terbahagi kepada dua. Kita semua ni terbahagi kepada dua. Yang pertama sekali ialah badan kita. Badan kita ni maksudnya ialah ni lah hati kita, jantung kita, paru-paru kita lah, daging kita, darah kita lah, semualah kan, muscle kita kan, urat-urat kita, otot-otot kita ni, semua benda tu ialah fizikal kita tu. Itu dia tu, ulama-ulama kata nama dia ialah, dia tu tunduk juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda dia tunduk kepada Allah, apa tanda dia tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Iaitu dia mengikut perintah kita. Dia mengikut perintah kita. Dia tak ikut perintah Allah, tak, dia ikut perintah Allah. Sebab Allah Ta'ala telah berikan kepada kita ni untuk kontrol badan kita ni. Tapi kontrol badan kita, maknanya bila mereka ni tunduk pada kita, itu erti mereka tunduk pada Allah. Sebab Allah Ta'ala kata tak apa kamu ikut manusia ni. Tapi manusia pula, siapa manusia ni? Manusia sebenarnya ialah hati dia. Hati dia, qalbu dia kan. Ala inna fil jasadi mudghah, Nabi kata, ketahui dalam diri manusia ada seketul darah. Iza salahat salahal jasadu kullu, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila benda tu baik, maka baiklah manusia. Kalau benda tu jahat, jahatlah manusia. Jadi ertinya manusia tu terbahagi kepada dua, iaitu dalaman dia, iaitu hati dia sendiri, itulah dia sebenarnya manusia. Yang lain itulah anggota tubuh dia. Jadi ulama pun bahagilah bahawa Islam ataupun tunduk ataupun sujudnya manusia ni pada badan manusia sendiri, pada manusia sendiri terbagi pada dua. Satu nama dia ijbari. Ijbari makna terpaksa. Terpaksa, iaitu badan kita, kulit kita semua ni kan, inilah tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Sebab itulah, tapi kita yang hati kita ni, Allah Ta'ala satu lagi, ikhtiari dipanggil. Ikhtiari itu pilihan, iaitu Allah Ta'ala bagi pilihan. Kamu nak macam ni, nak pilih macam ni, nak pilih macam ni. Iaitu manusia tu, hati manusia lah. Jadi sebab tu hati boleh kontrol badan. Jadi maknanya kita pun gunakan benda tak betul. Orang kafir, hati dia tak betul, hati dia kafir, akhirnya dia gunakan badan dia gunakan otak dia gunakan hati, jantung semua kan, fizikal dia untuk melawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk minum ke, untuk apa, untuk berzina, untuk apa kan, melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhirnya inilah yang dikatakan sebagai manusia telah menggunakan ikhtiari dia untuk kontrol ijbari dia. Jadi akhirnya sebab itulah pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan balik badan dia, mata dia, hati semua tu kan, fizikal tu akan lawan dia balik, akan menjadi saksi balik kepada dia. Bahawa dia ni, bahawa orang ni, si A, si B, si fulan ni telah paksa aku buat macam ni. Sedangkan Allah Ta'ala tak reda dengan perbuatan tu. Jadi tapi manusia telah paksa benda-benda ni. Jadi itu nama dia ijbari. Jadi itu secara keseluruhan ayat yang ke-18 ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa man yuhinillah fama lahu min mukrim. Sesiapa yang Allah Ta'ala hinakan dia, maka tak akan ada siapa lagi yang dapat memuliakan dia. Maknanya
power Allah Taala. Allah Taala ada tetap macam tu, takkan ada. Allah Taala hina dia, takkan ada siapa yang boleh memuliakan dia lagi. Kemudian innallaha yaf'alu ma yasha'. Allah Subhanahu wa taala boleh buat apa yang dikehendakinya. Jadi di sini ayat yang ke-18 ni, hujung yang ke-18 inilah ayat dipanggil ayat sujud ni, ayat sajadah. Jadi kalau siapa yang berada dalam suasana baca keadaan standard kan, insya-Allah disunatkan sujud, kerana inilah tempat sajadah iaitu sujud, iaitu dengan ada wuduk, tutup auratnya, macam menghadap kiblat, sujud. Kemudian ayat yang ke-19 kita tengok Allah Taala pun kemudian ceritakan hazani khasmani. Tadi Allah Taala ceritakan, kita kata ada 6 jenis Allah Taala sebutkan. Jadi 6 jenis terbagi kepada 2. Atas dunia ni manusia ni hazani khasmani, 2 kumpulan ini berlawan, berhujah. Orang ni kata betul, dia kata ini, kata dia betul. Hazani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Mereka ini berlawan, ikhtasamu, berdebat, mengata-ngata kan, fi rabbihim, dalam masalah agama. Fi rabbihim tu maknanya pada Tuhan mereka, tapi maksudnya ialah pada Islam. Ini kata Islam betul, yang ni kata Islam salah, yang ni kata gini, yang ni kata gini kan. Jadi itu Allah katakan hazani khasmani, ialah 2 kelompok, yang mana kelompok ini ikhtasamu fi rabbihim, mereka ni berdebat tentang Allah, tentang agama. Jadi dikatakan oleh Abu Zar radhiyallahu anhu bahawa ayat ini turun selepas daripada peristiwa peperangan Badar. Dalam peperangan Badar tu berlaku pertempuran yang pertama sekali dalam sejarah Islam di antara orang Islam dengan orang kafir. Jadi pada masa tu, sebelum daripada start peperangan tu, ada dipanggil mubarazah. Mubarazah ni kita berlawan seorang dengan seorang. Jadi 3 orang kafir keluar, 3 orang Islam keluar, Hamzah, Ali kan. Jadi maknanya mereka tu keluar, mereka pun berlawan 2 orang tu. Jadi apabila berlawan tu, akhirnya orang Islam semua dapat bunuh itu tu yang kafir itu 3 orang tu. Jadi pada masa inilah kemudian dikata diturunkan ayat ini, dikatakan turun ayat ini. Jadi ini 2 kelompok yang berlawan, ikhtasamu fi rabbihim, yang berlawan terhadap mengenai agama. Jadi Allah SWT kata fallazina kafaru, orang-orang kafir. Terus Allah Taala ceritakan bahawa orang kafir ni yang 2 kelompok tadi, satu kafir satu Islam lah kan. Jadi Allah Taala kata wa fallazina kafaru qutti'at lahum siyabun min nar. Orang-orang yang kafir tu qutti'at ni dipotong. Dipotong. Kalau kita pergi kedai kan, kita pergi panggil potong baju kan, potong. Jadi itu dia kata qutti'at lahum. Jadi Allah Taala kata dipotong untuk mereka ini siyabun, pakaian daripada api neraka. Bukannya maknanya bila sebut pakaian ni maksud apa? Satu benda yang meliputi seseorang tu, yang merongkongi, yang melengkungi. Bukan maknanya ialah benda tu azab tu datang macam tu saja kan. Tapi boleh lari ke sana, boleh lari ke kanan kan, tak. Ni bila dia melengkungi, maknanya tak boleh lari lah. Siap tu, pakaian dia tu ialah neraka. Jadi Allah Taala kata Allah Taala siapkan, potong untuk dia pakaian neraka. Kemudian jadi Allah Taala itu orang kafir, itu yang berlawan, nak lawan atas dunia ni, lawan lagi, lawan Islam, lawan apa kan, yusabbu. Kemudian sudahlah macam tu, mereka duduk dalam pakaian tu, tak boleh keluar kan, tak boleh lari daripada pakaian tu. Kemudian yusabbu, daripada atas pula dituangkan, min fauqi ru'usihim, daripada atas kepala mereka. Allah Taala kata al-hamim. Al-hamim ni maknanya ialah satu cecair yang sangat panas. Setengah ulama kata maksudnya ialah logam tu kan. Logam tu maksudnya tak kira besi ke aluminium apa benda kan, yang sangat panas sehingga dia cair, kemudian dituangkan di atas kepala dia. Jadi kita tak nak gambarkan macam mana kan, dituangkan kemudian dimasukkan, dilengkungkan dengan ini. Si orang kafir yang Allah Taala kenakan kepada orang kafir. Kemudian yusharu bihi ma fi butunihim. Yusharu tu mencairkan, melting. Apa tu? Apa yang melt tu? Apa yang cair tu kan? Bihi, dengan yang tadi tu kan, dengan apa tadi tu? Dengan yang dituangkan tadi tu, yusharu bihi, dengan apa yang dituang tu akan mencairkan ma fi butunihim, apa yang ada dalam perut mereka. Apa yang dalam perut ni, tak kira lemak ke apa benda, semua tu akan cair. Tu dahsyat kan. Allah Taala sebut tentang apa yang akan kena kepada orang kafir tu. Jadi kalau orang ni kafir juga kan, ataupun lawan juga perintah Allah kan, akan menakutkan. Jadi Allah Taala kata yusharu ma fi butunihim, apa yang ada di dalam perut mereka tu, wal julud, dan begitu juga kena kepada cairnya kulit-kulit mereka ni. Kulit-kulit mereka ni akan luluh. Kita sebut dalam bahasa Melayu kan, tapi kulit, apa yang dalam perut, semua tu akan apa ni. Kemudian lepas daripada tu Nabi SAW dalam hadis disebutkan dahsyatnya perkara ni, lalu dituangkan, kemudian masuk melalui mulut, lepas tu keluar pada kaki, kemudian naik ke atas, dituangkan sampai kepada kaki, kemudian cair semua, lepas tu akan diberi balik kan, anggota manusia tu kan. Lepas tu dibuat, jadi azab tu akan berpusing-pusing, tak berhenti. Jadi
kita boleh bayangkan. Jadi kemudian Allah Ta'ala kata walahum maqami'u min hadid, dan selepas daripada itu, minta maaf ayat yang ke-20 21 insyaAllah, walahum maqami', kemudian Allah Ta'ala kata bagi mereka ni, siapa mereka ni setengah ulama tafsir kata maksud mereka ni adalah, maksudnya ialah orang tadi tu, orang kafir tadi tu, diberikan pula maqami'. Maqami' inilah satu benda yang digunakan untuk kita yang dipukulkan, cambuk gitu kan. Kalau kita cambuk satu benda yang maknanya nak lawan orang tu kan, makna itu maqami' kalau dalam bahasa Melayu kan, bukan penukul biasa. Penukul tu yang mana tu mana ada duri-duri pula kat situ yang dia pukul orang, itu maqami'. Jadi walahum maqami' min hadid, daripada besi pula, bukan daripada plastik, bukan apa kan. Jadi maknanya Allah SWT sebut sini walahum maqami'. Tafsiran yang kedua yang kata lahum tu untuk mereka tu malaikat. Yang tadi tu ialah untuk orang kafir tadi. Setiap bagi mereka tu ada maqami' tu yang digunakan oleh malaikat untuk pukul mereka. Bukan mereka tu dapat pukul lain, tak, digunakan untuk pukul mereka. Satu lagi pendapat dalam tafsir tu disebut ialah maqami' min hadid tu, iaitu lahum untuk malaikat, maqami' min hadid daripada cambuk-cambuk yang digunakan untuk memukul daripada besi, memukul mereka tu, orang-orang kafir tadi tu. Seterusnya kullama aradu, Allah Ta'ala sebutkan cerita tu seolah macam video, macam hidup seolah bukan, memang benda ni berlaku kan, tapi Allah Ta'ala cuba gambarkan kepada kita tu kan, macam inilah yang berlaku kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata sini kan, iaitu kullama, dalam keadaan macam tu dah dipakaikan, dah dicambukkan dengan besi, dah dituangkan dengan cecair yang sangat panas tadi kan, logam-logam yang cair yang panas tadi, kullama aradu, mereka pun nak keluar. Jadi apabila Allah SWT kata kullama, setiap kali maksudnya aradu, mereka tu nak keluar, Allah SWT kata an yakhruju minha, nak keluar daripada ha tu makna daripada neraka, minha minan nar. Jadi apabila setiap kali mereka nak keluar daripada neraka, min ghammin, kerana kesedihan, kerana ketakutan mereka tu, jadi Allah kata u'idu fiha, mereka dikembalikan. Jadi seolah kita nampak gambar yang mereka nak lari, dia tarik balik, mereka nak tarik, dia tarik balik. U'idu fiha, dikembalikan fiha, dalam neraka tu. Walaupun jadi mereka tak boleh larilah, kesimpulan dia wazuku azabal hariq, kemudian dikatakan kepada mereka, rasalah kamu azab yang membakar. Di mana kamu atas dunia ni kamu seronok sangat, kamu rasa tak indah sangat, kamu rasa agama tak ada apa, kamu rasa tak apalah, Tuhan tak ada, kebangkitan tak ada, kan sekarang kamu rasalah. Jadi perkara ni masalahnya ialah bukan berlaku sehari, 2 hari, 3 hari kan, tapi selama-lamanya. Itulah keadaan manusia kan. Jadi kita tak boleh bayang bila macam mana tak mati ke, tak, Allah Ta'ala yang memiliki mati dan hidup. Jadi Allah Ta'ala yang akan menjadikan mereka tu hidup, tak ada lagi, mati tak ada lagi pada masa tu kan. Jadi kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang terakhir hari ini, insyaAllah ayat yang ke-23, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata innallaha yudkhilul ladzina amanu. Sekarang Allah Ta'ala ceritakan pula orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Ta'ala masukkan, yudkhilu, adkhala yudkhilu, yudkhilu tu maknanya masukkan, memasukkan. Allah Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, jannatin, bagi mereka, masukkan dalam syurga. Masya Allah kan, sekarang ni kita lega kan, kita dengar cerita orang beriman pula. Insya Allah kan orang beriman kan, kita susah hidup atas dunia ni, tetapi insya Allah kan, insya Allah Ta'ala berikan syurga pada kita, jangan bimbang, insya Allah Ta'ala akan berikan syurga pada kita. Kita beriman, kita beramal soleh. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala orang yang beriman wa amilus solihat, dan beramal soleh, jannat, dia akan dapat syurga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tengok kita baca kan, sebelum daripada ni muka surat sebelum ni kita dah baca kan, mengalir di bawahnya sungai-sungai, mengalir di bawahnya sungai-sungai kan. Jadi artinya sini mengalir di bawah sungai-sungai ni ada pelbagai pandangan ulama kan, maksudnya mengalir betul-betul ke ataupun mengalir di bawah arahan ke. Itu adalah penafsiran ulama. Min tahtiha tu di bawahnya, maksudnya di bawah arahannya ke, di bawah apa ke, itu tafsiran ulama. Kita dah baca sebelum daripada ni. Yuhallawna fiha, Allah Ta'ala kata dihiaskan mereka ini, fiha min asawir min zahabin walu'lu'a, mereka dipakaikan dengan gelang-gelang daripada zahab, daripada lu'lu', permata. Zahab tu emas jadi mereka dipakaikan, maknanya suasana yang sangat hebat lah kan bukannya pakaian buruk-buruk otak lah kan kalau atas dunia ni kan orang fashion satu kerja pula kan fashion sana, fashion ni catwalk sana kan, tunjuk pakaian kan, reka cipta fashion kan. Manusia nak sedap mata memandang kan, bukan sedap pakai pun setengah tu kan tapi sedap mata memandang jadi nak tunjuk tu kan tu. Jadi makna benda yang sedap memandang pun itu satu benda juga. Jadi dalam akhirat, di akhirat nanti Allah Ta'ala jadikan bahawa sedap mata memandang ni, tengok kan seronok kita pakai emas, pakai main. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi yang terakhir, iaitu walibasuhum fiha harir, pakaian mereka pada masa tu, pada masa di dalam syurga ni apa? Harir ni ialah maknanya sutra. Atas dunia ni Allah Ta'ala larang
orang-orang yang orang lelaki daripada pakai sutera. Tapi di akhirat tak ada halal haraman, semua boleh, semua boleh, dan semua benda yang Allah Ta'ala beri adalah terbaik kan. Pakaian sutera ni sutera betul, bukan sutera tipu, bukan sutera tu kan, tapi Allah Ta'ala berikan kepada manusia ni kan sutera yang betul-betul, yang lembut, yang lembut. Kalau pakai pun tak rasa pakai, terpulang lah awak nak pakai macam mana pun, terpulang pada awak di akhirat nanti kan. Yang penting kita masuk syurga kan. Jangan penting kita ni nak pakai nak ni apa sekarang, tapi kita tak beramal dengan amalan yang baik atas dunia ni. Jadi insya-Allah setakat itulah saja insya-Allah untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam muka surat akan datang insya-Allah, muka surat 335. Jadi jumpa lagi insya-Allah setiap pagi pukul 6.30 insya-Allah sehingga pukul 6.59 atau pukul 7 lah insya-Allah. Moga-moga kita akan tak lama lagi kita akan tamat insya-Allah dalam masa 15 hari lagi insya-Allah. Setakat itulah saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa share, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow, jangan lupa sebarkan kepada kawan-kawan semua insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.